Jelas. Jelas. Okay. Okay. Macam biasa lah, background ni background tak cantik, so harap maklum ya. Tak ada gambar. Okay, saya nak share pasal testimoni anak saudara, anak buah ni lah, anak abang ipar saya. Dia sekarang umur baru masuk 6 tahun, baru minggu lepas masuk 6 tahun dah. Dia first kali dia kena leukemia jenis AML. AML masa tu umur dia 2 tahun lebih. Kira 3 tahun lah kan. 3 tahun tu masa tu 3 tahun yang lepas dia kena. Lepas tu dia makan YKB dengan ada beberapa lagi lah Vitaking, tapi tak konsistennya tu. Dengan yang dalam masa yang sama dia pergi kemo. Tapi yang tu kemo kuat lah. Lepas tu dah 3 tahun lepas tu doktor dah check kira dah bebas kanser. Bulan 9, bulan 10 macam tu dia kaki dia start sakit. Dia cakap dia sakit sebab main bola, kena jatuh ke kena tendang bola tu tak tahu lah kan. Dia sakit, tapi bila sakit tu dia sakit berlarutan. Dia berlarutan sampai mula ayah dia ingat macam sakit biasa je kan. Tapi bila berlarutan tu macam dah terfikir kenapa pula sakit lama sangat kan. Dan lepas tu bila pergi check doktor macam-macam lah dia buat, dia scan, dia cakap mungkin retak, tapi bukan lah, bila check tu bukan retak. Lepas tu dah ambil air tulang belakang dua kali rasanya dekat Sarawak. Masa tu dia dekat Sarawak lah. Dia ambil 2 kali air tulang belakang tu, dia check, dia tak boleh, bacaan tak dapat sebab dia cakap yang dia ambil tu sel dia dah mati, dengan satu lagi dia cakap macam kering. So dia tak boleh dapat bacaan tu. Bila dah jadi macam tu, dia doktor kat sana refer balik lah dekat dekat doktor PPM masa dia first kena tu, dia rawat dekat PPM. So dia pergi balik dekat doktor yang rawat dia masa first sekali kena, masa awal-awal kena dulu. Dia check, doktor ambil tulang belakang lah, tapi dia dah tak ambil air tulang belakang tu ikut belakang lah. Dia masuk ikut tepi, dia katanya. So daripada tepi tu, kira macam jarak daripada tepi tu nak kena tulang belakang tu jauh lah kan. Lepas tu bila dah tahu tu bila dah check tu baru tahu yang dia memang relapse. Masa tu doktor cakap mungkin dah serang tulang ke lah kot sebab dia dah sakit tulang kan. Bila check tu, tuan suggest lah YKC. Bila kita suggest YKC tu macam dia macam abang ipar saya ni macam betul ke YKC ni boleh bantu anak dia punya kanser kan. Bila macam tu saya cakap kat dia, tengok video dekat e-learning. Suruh dia dengan wife dia tengok kan. Dia tengok pasal YKC tu. Bila dia dah tengok tu, dia cakap, wife dia cakap, kalau macam ni YKC, patutnya dah tak perlu kemo katanya. Tapi itulah, bila dia tengok video tu, dia jadi yakin. Sebab kita macam, yelah kita orang biasa kan, nak cakap pasal YKC, apa kanser-kanser ni semua, dia macam mungkin tak yakin sangat kan. Tapi bila dia tengok dekat e-learning tu, pasal video YKC tu, dia macam lagi yakin sebab dia ada clinical research lah, senang cerita. Dia ada research, dia ada report daripada klinik semua kan. So dia mungkin daripada situ dia yakin lah. Lepas tu bila dah situ, dia ni lah, dia sebenarnya istiqarah juga lah. Bila dia sebenarnya istiqarah tu, dia cakap lebih dia berat untuk dia macam nak kemo sekali dengan YKC ni. So bila makan YKC, kita orang bukan YKC je dia makan. Dia makan YKC, YKB, YKS, pollen, lactoberry, saris kotak masa awal-awal kena tu, masa awal-awal kemo tu. Satu kotak sehari lacto sebab kita bagi biasa-biasa dia tak berak kan. Itu lepas tu YKC pun mula-mula dua
2 kapsul tapi 2 tablet. Tapi bila tengok macam hari kelima macam tu suruh tambah sampai ke 4. Lepas tu YKB dengan OKS. Vitaking, fiber dengan soya pun dah dia bagi juga. Tapi itu agak struggle sikit sebab dia tak suka minum benda-benda yang berjus. Sebab budak-budak kan, dia kurang sikit yang tu. Tapi kalau makan tu dia laju. Yang makan-makan macam kapsul, tablet tu dia laju. So dalam masa yang sama dia ambil produk Lindsay ni dalam masa yang sama dia buat kemo lah. Tapi kemo ni dia baru tahu daripada abang Ipar, dia cakap dia antara orang pertama guna macam teknologi, macam kaedah low dose kemo. Dia bagi kemo yang rendah untuk budak kanser leukemia ni, AML. Lepas tu bila dah tu, dia 6 hari dia cucuk kemo tu. Yang balance 28 hari, 20 hari tu dia makan pil kemo. So dia ada 4 cycle lah. Dia satu cycle tu rasanya 28 hari rasanya. So bila dah makan selama 28 hari tu, next nak apa punya, nak ambil cek darah tu kan. Dia dah cek, lepas tu bila dah cek tu, doktor bila dah ambil darah tu, doktor cakap jangan expect terlampau apa drastic lah dia punya cancer case tu, cancer cell cancer tu, sebab dia masa awal-awal tu dia check 40%. Dia cakap mungkin kalau turun pun 30% lah. Sebab makan yang kemo yang rendah saja kan. Betul lagi dia macam dia tak expect lah yang YKC ni boleh buat sampai bantu cancer case ni. Betul bila dia check result tu dia terkejut. Sampai 3%. Itu yang doktor macam speechless lah juga kan. So yang macam itu yang antara berita yang paling best lah, sebab kita pun tak expect sampai 3%. Saya pun sendiri tak expect sampai 3%. Mungkin sampai ke 10% ke, nak rendah lagi daripada doktor punya expectation lah. Tapi sampai 3% itu yang lagi terkejut lah. Kita pun terkejut. Lepas tu yang tapi doktor suruh lagi makan cycle teruskan ke cycle kemo seterusnya. Yang tu tak tahu lah keputusan Abang Ipar saya. Betul, yang sekarang sel kanser yang tunggu sekarang masalah untuk dia punya blood lead, terkait bacaan darah tu banyak yang turun. So doktor cakap mungkin sebab sel kemo tu pil kemo tu yang buat dia platelet darah, HB semua turun. So dia terus suruh tunggu stop dulu pil kemo tu, dia nak tengok bacaan nanti. Betul yang itu je lah. Cuma nak beritahu bila awal-awal sampai doktor dah tahu relapse tu, doktor cakap ada 3 je pilihan. Satu, dia bagi kemo yang yang rendah tu, tapi bukan untuk sembuhkan, untuk panjangkan dia punya nyawa. Dalam masa sama dia kurangkan sakit kaki dia. Sebab budak anak saudara saya ni, dia kaki dia sakit, dia cakap macam kena ketuk-ketuk, macam kena pukul-pukul. Itu yang doktor cakap, nak check tu takut ada retak. Tapi boleh check memang tak ada retak. Yang kedua, doktor cakap tak perlu buat apa-apa. Tak perlu buat apa-apa, dia tunggu dia meninggal macam tu je lah kan. Yang ketiga, bagi kemo yang tinggi lah. Tapi doktor tak saja sebab doktor cakap memang takut kesan dekat budak ni lagi teruk lah. Terus pasal dia teruskan yang satu tu lah, yang bagi doktor cakap low dose kemo tu. Tapi bila doktor cakap macam tu, memang doktor cakap macam harapan untuk hidup 25% lagi kan. Alhamdulillah sekarang masih ini lagi lah, dalam rawatan lagi, insyaAllah. Tapi yang sangat terkejut tu yang 3% tu lah. Sekarang ada orang tanya Siti Habibah dekat tangan. Ya, dia nak tanya ke? So saya balik kepada MC kita je. Terima kasih.